Buku ini ditulis oleh saudara Hamizul Abdul Hamid tahun 1974. Penerbitnya ialah Galeri Ilmu Sendirian Berhad, nombor 44, Astana Karya, Jalan Pekan ke-8, Palang 3, Seksyen 8, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Buku ini diterbitkan khas untuk Pusat Zakat Negeri Sembilan. Buku ini setebal 12 cm dan mengandungi 235 muka surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Haji Hussain, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, Tampin Negeri Sembilan. Melalui resensi buku kali ini, saya memilih buku yang bertajuk Agar Rezekimu Cukup. Untuk makluman semua, buku ini lebih kepada motivasi dalam kehidupan seharian. Mengandungi 36 bab dan diakhiri dengan satu epilog untuk renungan kita semua. Saya akan memetik beberapa bab pilihan untuk renungan kita bersama. Selebihnya, jika di kalangan kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang buku ini, bolehlah merujuk terus kepada semua bab yang disediakan. Mukadimah dalam buku ini lebih kepada galakan memberi sedekah. Tak perlu menunggu sehingga kita mempunyai wang yang banyak untuk bersedekah. Dalam Islam, keikhlasan itu yang menjadi titik tolak kepada sedekah kita. Biar kita memberi jumlah yang kecil semasa bersedekah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nilainya sangat tinggi, asalkan ianya diberikan dengan penuh keikhlasan. Tidak perlu menunjuk-nunjuk semasa bersedekah. Ibaratnya seperti tangan kanan yang memberi, tangan kiri pula tidak mengetahuinya. Bab 1 dalam buku ini bertajuk Ini Indikator Bahagia. Apa yang dipaparkan adalah lebih kepada bertanggungjawab menunaikan zakat. Dalam harta kita ini sudah disediakan hak bagi asnaf zakat. Sama ada kita sedar atau tidak, sama ada kita suka atau tidak, ia wajib dikeluarkan. Malahan dalam sumber pendapatan kita ada hak orang lain yang perlu kita berikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan orang-orang yang dalam hartanya ada milikkan bagi hak yang sudah termaklum, iaitu tertentu. Sama ada mereka fakir dan miskin itu meminta-minta atau tidak meminta-minta. Surah Al-Ma'arij ayat 70. Seterusnya dikaitkan dengan taubat. Tidak akan sempurna sehinggalah kita mengqada kembali segala zakat yang telah kita abaikan selama ini. Kerana zakat itu adalah sesuatu hutang. Konsep sedekah di kalangan orang yang suka bertangguh dijelaskan. Biar kita bersedekah jumlah yang kecil setiap hari adalah lebih baik menunggu untuk bersedekah jumlah yang besar untuk tempoh setahun sekali. Malahan bila terlupa atau ketiadaan sumber menjadikan kita tidak bersedekah langsung. Sedekah yang sedikit dengan ikhlas besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab 6, jom kita jemput rezeki, lebih membicarakan tentang seseorang yang mempunyai gaji lebih 10,000 sebulan masih lagi tidak mencukupi berbanding dengan orang lain yang nampak lebih bahagia walaupun gaji sekadar 3,000 sahaja. Orang yang mengeluh sebenarnya tidak mensyukuri nikmat Allah. Walhal rezeki yang dilimpahi oleh Allah tidak terkira banyaknya. Walau apapun usaha untuk menambah rezeki, yang pastinya beringatlah bahawa nikmat kesihatan yang baik itu tidak pernah dikenakan sebarang bayaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya kita bersyukurlah. Bab ke-24 pula, menyemai di ladang akhirat. Tiada bezanya sama ada orang miskin atau kaya, orang kecil atau besar, orang biasa atau ternama. Ladang kita tetap sama. Apa yang membezakannya ialah antara kita giat mengusahakannya atau membiarkannya begitu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada setiap orang yang sudi menghulurkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada wakaf, sedekah, zakat atau jariah, dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebab untuk memberikan balasan yang baik kepada kita nanti. Maka peluang semasa hidup ini, kita disuruh berusaha sekuat tenaga dengan memugar ladang iman,
dan menyemai benih takwa. Menyuburkannya dengan siraman amal soleh, moga-moga kita dapat menuai hasilnya di akhirat nanti, insya Allah. Bab ke-36 dan yang terakhir, apa yang Nabi Muhammad SAW khawatirkan. Riwayat Muslim yang bermaksud seseorang Muslim adalah bersaudara dengan seorang Muslim lain. Janganlah kamu menzaliminya, jangan pula menghinanya, dan jangan pula merendahkan mereka. Dalam bab ini jelas kekhawatiran Nabi SAW terhadap umatnya di akhir zaman nanti, iaitu sifat ketamakan kepada dunia dan berleluasanya nafsu sehingga menafikan hak orang lain tanpa secebis rasa malu. Nabi SAW khawatir umatnya akan ditimpa keburukan yang berpunca daripada ketamakan dan kerakusan harta. Disebabkan sifat-sifat keji itu sehingga merosakkan perhubungan yang sepatutnya terjalin dengan sempurna. Oleh itu, buatlah pilihan yang terbaik agar rezekimu cukup. Buku ini boleh dijadikan motivasi untuk kita dalam kehidupan seharian. Sumber rezeki yang halal jika diagihkan kepada yang selayaknya akan terus berkembang tanpa kita sedari. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membalas kebaikan yang kita lakukan. Insya-Allah, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.